menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Member pada hari ini memilih membicarakan khutbah yang bertemakan vaksin sebagai ikhtiar, penyakit jangan dibiar. Sidang Jumaat yang Allah berhormati sekalian, coronavirus ialah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus yang paling terbaru ditemui, dikesan pertama kalinya pada bulan November 2019 yang baru ini di bandaraya Wuhan, wilayah Hubei, China. Dinamakan ia coronavirus ataupun disingkatkan namanya kepada COVID-19. 2 bulan selepas pesakit pertama dikenali, COVID-19 telah menjadi wabak yang menjangkiti lebih daripada 45,000 orang pesakit serta mengakibatkan 1,500 kematian di Wuhan. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan COVID-19 sebagai satu pandemik. Wabak tersebut kini telah merebak ke seluruh dunia, menjangkiti lebih daripada 112 juta orang yang mengakibatkan kematian mencecah 2.5 juta orang. Dan di Malaysia sendiri, rekod pada 23 Februari 2021 mencatatkan bahawa 285,000 orang telah dijangkiti oleh penyakit ini, yang telah mengakibatkan kematian sebanyak 1,077 orang. Sementara pada tarikh yang sama, kes kumulatif jangkitan di Perak pula mencecah hingga ke 9,776 orang dengan 40 angka kematian. Virus Corona 19 ini terus mengancam nyawa dan sangat menjejaskan kehidupan harian kita sekalian. Maka menjadi tuntutan fardu kifayah untuk manusia berusaha menangani penyakit ini dengan merawat penyakit. Begitu juga tuntutan-tuntutan yang lain berikhtiar mencegah penularan wabak ini. Atas sabda Nabi SAW, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaa." Maksudnya, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan bersamanya penawar-penawar penyakit itu. Riwayat Imam Bukhari pada hadis yang ke-5678. Sahabat-sahabat sidang Jumaat ni Allah rahmati sekalian, alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, usaha gigih yang dirintis oleh para penyelidik dan saintis telah membuahkan hasil. Vaksin telah untuk meningkatkan imunisasi dan daya kekebalan tubuh untuk menghadapi virus COVID-19 telah berjaya ditemui. Suntikan vaksin diberikan sebagai persediaan atau latihan kepada sistem pertahanan badan untuk melawan virus ini. Vaksin yang disuntik berfungsi merangsang sistem pertahanan badan manusia agar berupaya tahan menghadapi serangan virus yang bahaya ini. Dalam bahasa yang mudah, setelah vaksin diberikan suntikan, insya-Allah tubuh badan manusia akan ditingkatkan daya ketahanan menghadapi COVID-19 ini. Demi memastikan suatu vaksin yang baru dicipta selamat untuk digunakan, vaksin tersebut perlu melalui beberapa lapisan ujian yang telah melibatkan puluhan ribu orang sebelum diberi kelulusan untuk diguna pakai oleh orang ramai. Sehingga 18 Februari yang baru ini, lebih 181 juta dos vaksin COVID-19 telah diedarkan ke seluruh dunia. Pada 21 Februari yang baru ini, vaksin COVID-19 telah selamat tiba di negara kita sekalian. Susulan daripada itu, kerajaan pada 24 Februari yang lalu memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan daya tahan rakyat untuk daripada dijangkiti oleh virus bahaya ini. Sidang Jumaat yang Allah rahmati sekalian, amalan imunisasi bukan perkara baru dan asing. Bermula dari tahun 1950-an lagi, pelbagai program imunisasi telah dilaksanakan di negara kita sekalian. Ketika ini, 11 jenis vaksin diberikan untuk mencegah 13 jenis penyakit. Antaranya vaksin mencegah penyakit polio dan batuk kering,
Semua jemaah haji dan umrah juga telah sekian lama diwajibkan mengambil vaksin meningokokus atau melindungi para jemaah dari penyakit meningitis. Kerajaan merancang memberikan vaksin kepada lebih daripada 26.5 juta orang, menyamai 70% penduduk Malaysia ini, yang akan dilaksanakan dengan 3 fasa mengikut kumpulan-kumpulan yang ditetapkan dalam tempoh masa setahun ini. Program imunisasi COVID-19 merupakan program imunisasi terbesar yang pernah dilakukan oleh kerajaan kita. Pengambilan vaksin COVID-19 wajib diutamakan, juga wajib disegerakan sebagai persediaan diri menghadapi ancaman dan serangan musuh bentuk virus yang betul kecil lagi halus. Sidang Jumaat yang Allah berkati sekalian, Mesyuarat Khas Jatuh Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ulama Agama Islam Malaysia yang telah bersidang pada 3 November 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus. Manakala golongan-golongan ditetapkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengambil vaksin, hukumnya wajib. Ketetapan ini telah dimaklumkan kepada Raja Majlis Raja-Raja. Keputusan ini ditolak daripada kepentingan untuk memelihara nyawa atau dipanggil hifzun nafs sebagai salah satu maqasid syariah yang ditekankan dalam Islam atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maksudnya, janganlah kamu sengaja mencapakkan dirimu ke dalam bahaya kebinasaan. Kesimpulannya, pengambilan suntikan vaksin ini amat penting untuk meningkatkan daya ketahanan diri, terutamanya bagi golongan yang berisiko tinggi. Untuk bersifat adil pada tubuh badan, seseorang manusia wajib menggunakan akal, berikhtiar dan berusaha agar tubuhnya dilengkapkan dengan perisai pertahanan ketika menghadapi ancaman musuh. Mengambil suntikan vaksin ialah ikhtiar yang usaha yang dilaksanakan selaras dengan ajaran Islam yang dianjurkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Selepas menerima suntikan, bertakwalah kepada Allah supaya usaha ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya, apabila engkau telah berazam membuat sesuatu, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sahabat-sahabat sidang Jumaat yang Allah rahmati sekalian, mimbar menyeru tentang sahabat-sahabat sekalian kepada 5 perkara. Memang menyeru agar sama-sama kita memerhatikan perkara-perkara ini. Pertama, mematuhi arahan ul amri, yang pemerintah itu, serta menghargai usaha kerajaan melaksanakan perkara yang ma'ruf dan berhasad dalam mahu mengekang penularan COVID-19 ini. Yang kedua, yakin dan percayalah nasihat disampaikan dalam usaha yang dilakukan oleh pakar-pakar perubatan yang merupakan ahli dalam bidang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merujuk kepada satu ahli dalam bidang tertentu
jika datangnya permasalahan-permasalahan atas firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ketiga, mengambil tanggungjawab bersama, menerangkan secara fakta dan saintifik pentingnya melakukan suntikan vaksin dan manfaat melakukannya. Keempat, janganlah menakut-nakutkan orang ramai dengan cerita-cerita dan hurai-hurai yang tidak benar, dan jauhkan diri daripada membuatkan perbuatan menyebarkan kenyataan daripada kumpulan-kumpulan dia anti vaksin hingga mencetuskan pelbagai keraguan dalam minda rakyat sekalian. Member juga menyeru agar kita tetap berpegang dengan akidah Islamiyah, berteraskan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in hingga ke hari ini. Jagalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah dan lakukan sembahyang berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa thabbithum 'ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba khususan coronavirus wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'il biladul ammah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat dan menghulurkan wakaf. Kurniakan pada mereka rezeki yang berlipat ganda, ya Allah. Sucikan harta dan jiwa mereka, ya Allah. Jauhkanlah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran, serta lindunglah mereka daripada kefakiran yang panjang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia akhirat dan pelihara kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan taufik hidayah-Mu ke atas raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Imi Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, serta Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan, Tuanku Zara Salim, serta kerabat diraja dan juga seluruh rakyat Malaysia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.